أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله القائل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون سورة الأعراف ayat 32 muka surat 4. Allahumma salli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nistanna bisunnatihi wa hadi ila yaumiddin amma ba'd. Pada muka surat yang seterusnya iaitu muka surat yang ketujuh, sebelum itu Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbana zidna ilma Allahumma yassir Allahumma yassir wa la tu'assir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Ibnu Manzur menjelaskan tabarruj adalah kata daripada barija. Saya telah betulkan daripada baroja. Perenggan yang kedua, buku surat 7. Kalau tak silap ingatan nama, di situ kita berhenti. Nah, betul tak? Jadi kita sambung kitab untuk rakan-rakan daripada ahli ataupun kawan-kawan daripada Facebook, iaitu ahkam, iaitu idah fil ahkam tabarruj, iaitu hukum memperjelaskan berkaitan dengan tabarruj atau dalam bahasa kita agak mencantikkan, kecantikan. Sebelum tu saya telah sebut bahawa perkataan tabarruj bukan mesra Melayu. Maksudnya orang Melayu jarang guna pakai perkataan ini. Justru hati-hati kerana bila kita silap menggunakan istilah, dia boleh memberi makna yang lain, seperti kes yang tengah mencelaru kita pada hari ini, kes dikaitkan Nabi dengan pelarian. Nah, apabila salah seorang individu besar telah tersilap cakap ke atau macam mana, dia mengatakan Islam diperkuat ataupun dibangun oleh pelarian, dan Rasulullah melarikan diri daripada Mekah ke kota Madinah. Jadi mungkin beliau tidak maksudkan dengan perkataan itu, sebab mereka dikaitkan dengan pelarian 3 juta umat Islam yang sedang yang menjadi krisis ke atas umat Islam pada hari ini. Tetapi pemilihan perkataan tersebut kepada Nabi SAW suatu yang tidak sesuai. Kerana pelarian dalam bahasa kita mempunyai makna yang tidak baiklah. Berlari, menyelamatkan diri, memerlukan suaka politik, keadaan hidup tak menentu, kemudian nak mungkin dan sebagainya. Jadi justru itu saya balik kepada pengajian kita. Ibnu Manzur, dia seorang ulama yang terkenal di dalam ilmu lughah. Kitab dia yang masyhur dalam ilmu lughah ni, nama dia Lisanul Arab. Lisanul Arab. Umur hamba tu tak berapa, tak ingat. 12 jilid ke berapa? Apa jilid? Muka atas mari tu lama beli di Mesir. Jadi Ibnu Manzur menjelaskan tabarruj berasal daripada baroja, bukan barija. Yang bererti berlebihan. Orang Arab bila sesuatu yang menonjol ataupun puncak yang tinggi, contohnya baraja ataupun baraja, ya beroju, itu sesuatu yang nampak tinggi, ataupun al-hasanu al-jamil, sesuatu yang cantik, yang membeliak biji mata, barajatil ain, mana bila orang tengok tu terbeliak biji mata, maka orang Arab dah ada satu kalimah nama dia tabarruj. Bererti berlebih-lebihan, tinggi. Menara dalam bahasa Arab dipanggil buruj. Kalau kita menara KL, sisi kan. Jadi kalau saya belajar di Mesir, dia ada dipanggil buruj, Burujul Qahirah, iaitu menara tempat orang melihat, tempat tinggi di Mesir. Tampak dan mata terbuka luas, terbeliak biji mata. Istilah tabarruj ialah, justru itu saya telah mendatangkan ada 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan penakrifan tabarruj. Kenapa saya atau kami mendatangkan pelbagai, untuk menampakkan bahawa atau untuk memantapkan di samping kita dapat melihat kepelbagaian sudut dari mana ulama melihat
Walaupun mereka itu sepakat dari makna tabarruj itu adalah makna menambahkan kecantikan, tetapi dari sudut manakah kecantikan itu diperlihatkan. Jadi setiap seseorang itu ada latar belakang dia, ada pengaruh dia. Maka kemarin kita lihat tarikh yang pertama iaitu dalam kitab yang disebut oleh kata Mu'jamul Lugha bil Fuqaha, izharu zinati wa ma yustad'a bihi syahwatur rajuli, atau syahwatur rajuli. Izhar daripada zahara. Zahara makna bayan ataupun makna zahara zahir. Kita bahasa Melayu dah faham. Sebab kita pinjam bahasa Arab ni masuk di dalam bahasa Melayu. Zahir batin. Zahir ni madiyah, sesuatu yang kita nampak pada mata pandangan kasar. Adapun batin, kita rujuk pada benda dalam hati. Kita dekat raya ni kita akan guna kalimah maaf zahir batin. Tapi bila kita sebut kalimah izhar, maka dia daripada azhara. Yuzhiru izharan. Dengan tambah satu huruf alif yang dipanggil sebagai dalam sulasi biziyadati urfin, dengan tambah satu huruf di atas sulasil mujarrad. Maka ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Orang Arab bila menambah huruf, bakpol sama ada melalui syaddah, alif ke tak ke sin ke, maka dia memberi makna penambahan makna. Justru itu bila sebut izhar, iaitu maknanya i'lanuhu ataupun jahr, iaitu mengiklankan, menzahirkan sesuatu yang tertutup. Jadi bila sebut izhar tu bukan zahara. Izhar iaitu menzahirkan sesuatu. Contohnya ialah retina. Okay. Dia okey dah pakai gini benda. Tapi comel dah dia. Tapi nak nampak comel tu dia boleh lecu. Dia pakai lecu. Dia pakai gincu, dia pakai bedak. Maka dia pakai bedak tu ialah tindakan dia mengizharkan. Tindakan pakai bedak ni, pakai gincu ni, pakai sesuatu aksesori perhiasan kerana nak menzahirkan, nak nampak. Itu sebab tu kalimah digunakan oleh ulama ni begitu teliti, perkataannya dia tak guna zah, dia guna izhar. Izhar tu apa dia? I'lan, menonjolkan, mengiklankan. Zinah, perkataan zinah ni makna perhiasan. Pada muka surat, tengok muka surat 4. Muka surat 4 ada nota kaki di bawah. Pada nota kaki di bawah, Ibnu Arabi menukilkan maksud perhiasan daripada ayat itu ada 3. Menutup aurat, kerana Arab Jahiliyah telah mewajibkan tawaf bagi penduduk luar Mekah memakai baju al-hams, iaitu baju yang dipinjangkan. Kalau tak ada baju tu tawaf bertelanjang, tapi makna yang lain kecantikan dunia dan pakaian-pakaian dan kecantikan perhiasannya, maka itulah para ulama menyebut perkataan zinah. Apa yang penting ialah zinah ini perhiasan yang cantik ataupun perhiasan untuk mencantikkan, perhiasan untuk mengelokkan, perhiasan mengindahkan daripada hiasan-hiasan duniawi. Okey, jadi dia menzahirkan. Contoh, orang perempuan, nanti kita jumpa apa, dia patut pakai kalung. Kalung ke apa dia panggil? Loket sini kan. Jadi bila dia pakai kain tudung, sepatutnya tertutuplah. Sebab wal yudribna, hendaklah tudung itu dilabuhkan. Sebab orang Arab ni dia pakai kain tudung, dia lepas ke belakang. Bila lepas ke belakang, ujung ni, maka lehernya akan terdedah dengan guntingan dia. Saya baca dalam kitab Al-Azhar, ditulis Profesor Hamka, di Indonesia dia selalu menggunakan orang perempuan membuka guntingan-guntingan dadanya. Itu bahasa yang digunakan oleh bapa Hamka. Jadi saya gunalah pasal dia, nak terjemah perkataan lain pun takut salah. Ialah pasal kawasan ini, harap hadirin boleh faham tak? Jadi bila baju kurung, dia ada patut dibutang di sini, leher dah dedah, di sini sengaja dibuka. Dia buka tu diletak ke bawah. Tu bayar benda lain dah tu. Tengok tu. Kau tidur bangun kan. Dah lah dia letak begitu, dibukanya pula. Dibuka guntingan pula. Ini jahiliah. Kamunya dipakai kalung, dipakai rantai leher,
Dia letakkan permata di sini. Jadi tentulah mata lelaki bila melihat, dahlah sini terbuka, ada mata pula. Jadi patutnya ialah kalung leher ini ditutup di bawah tudung. Tapi sengaja disingkatkan kain tudung, dilabuhkan leher. Ini tindakan-tindakan dipanggil izharuz zina. Iaitu perhiasan itu sengaja dizahirkan ma yustada'a, iaitu apa dia, dan sesuatu yustada'a, bukan saja zina, tetapi apa ma itu sesuatu yustada'a. Yustada'a ni maknanya menyeru. Kalau kita tarik makna seru, menyeru. Orang Tino ni dia tak wayak, tapi bila dia berjalan melenggang-lengguk ni, dia kita tu Abang Haji kat spek tu. Betul tak? Jadi kata Profesor Hamka, Dr. Hamka bahawa wanita itu bila berjalan dengan lenggang-lengguknya, laksana dia itu diminta-minta, dirayu-rayu, diusik-usik. Dengan dia pakai ketat kan? Dia pakai ketatnya, kemudian dibalutnya punggung itu, kemudian dengan gediknya. Maka Profesor ataupun Dr. Hamka mengatakan demikian. Wanita itu bila berjalan dengan pakaian ketat, dengan soleknya, seolah-olah merayu-rayu, meminta-minta supaya dia dipandang-pandang, supaya dia tak dilihat-lihat. Jadi ma yustada'a, ataupun sesuatu yang menyeru, yang menarik syahwatur rajuli, syahwat lelaki. Orang lelaki kalau tengok orang Tino ni, kalau tak rasa apa, makna bagi ulu lah tu. Nak kata apa lagi nak. Baik. Cuma kita beza di sini apa dia syahwat. Syahwat itu rughbatus syadidah. Rughbah ni adalah maksudnya ialah kegairahan, keinginan. Tapi dia merujuk kepada, lebih kepada seksual. Dia beza dengan hawa. Kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu, kita ada syahwat. Di mana beza ni tuan-tuan? Dia ada beza. Jadi sebab tu hawa lain, syahwat ni lain. Syahwat digunakan bagi makna-makna yang membawa makna tadi. Iaitu kegairahan, perasaan dan keinginan kepada persetubuhan. Keinginan kepada kelamin. Keinginan dan kegairahan kepada pasangan kelamin. Aku tak erti nak kecek aku pun berlapik. Belakang Kuala Lumpur, tapi tak berani nak kecek-kecek tajak ni. Jadi apa pun begitulah. Tapi kalau sebut hawa, itu lain. Hawa itu adalah kehendak. Hawa tu adalah yang adalah lutfah hati. Sebab tu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima atau bima jitu. Tidak beriman seorang kamu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Tidak beriman saya dan pakcik tuan-tuan, sehingga hatta yaku, sehingga adalah hawa. Hawa ni, apa hawa ni? Iaitu, ini dikatakan perasaan, kehendak kita. Belaga ataupun sama apa yang telah aku turunkan kepada kamu. Itu makna hawa. Tapi syahwat ni ialah lebih kepada keinginan dan kegairahan perkelamian, persetubuhan. Jadi bila tengok ni, maksud, kalau bahasa mudah gini lah Haji dah. Tengok dia dah ni, janda dah. Tengok janda dah tu anak 3. Janda pun boleh kira lagi. Janda dah tu. Kan ni? Suka Haji dah. Bahkan orang ada depan bawah ni bukan ramah, orang nak bin ni. Ada orang ada depan bawah ni, orang nak tambah ramah ni. Orang nak bin ni lagi, tak mari lagi dia. Dan dia orang mari, orang nak tambah ni. Kau mana abang? Tak berani ni. Apa pun gitu dulu. Gitu dulu. Itu takrif yang pertama. Takrif yang kedua ialah wanita, iaitu ta'ammada. Ta'ammadal mar'atu, ta'ammadal mar'atu, ta'ammada, ya ta'ammadu ta'ammudan. Ini juga tambah tak. Pak tadi tambah alif. Azhara yuzhiru izharan. Ada pohon ni tambah pula daripada amada ditambah tak. Ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammudan. Ta'ammada ai apa dia? Ta'ammada makna ai qasadahu wa azamahu. Ta'ammada ni makna qasad, niat.
dan azam. Tu makna ta'ammada. Saya terjemuh dengan wanita sengaja. Nah, ta'ammadal mar'atu izhara, menzahirkan zinataha, zinahnya, perhiasannya, kecantikannya, wa mafatiniha, dan kecantikan fitnahnya lirrijali, bagi lelaki. Justru apa yang zahir di sini ialah masalah tabarruj ini ialah hubungan di antara pasangan, di antara kelamin lelaki dan perempuan yang ajnabiyah. Oleh kerana wanita ini merupakan pasangan yang dicipta oleh Allah bagi laki-laki, maka Allah ciptakan dia dengan begitu kecantikan, sehingga daripada hujung rambut sampai hujung kuku itu adalah aurah. Nah, aurah. Rambut orang tina sorak pun kita tak boleh tengok. Seolah-olah gitu. Begitunya kuku orang tina pun tak boleh tengok. Ini hukum Islam. Seperti mana kalau kita dapat faham, kita pergi ke Mekah boleh tengok orang pakai semuanya jubah hitam, mana nampak mata dua biji. Tak kenal siapa. Tua ke muda, maka kita tak dapat nak membayangkan. Masya Allah, kalau kita mari di Malaysia, tak, bukan saja boleh bayar, bahkan boleh koyak ni pun. Nah, sebab dia bukan menutup aurat, dia membalut aurat. Jadi, contohnya ialah lengan ni kan. Mafatin ni adalah aurat. Maka bila aurat, dia dah pakai jam lah, pakai cincin lagi. Kemudian diketatkan lengan dia. Ini mafatin. Jadi bila tengok lengan ni kita boleh ukur. Lengan ni besar atau kecil. Sebab di sini aurah. Pada tiap aurah itu ada keaibannya. Ada fitnahnya. Lalu dizahirkan fitnah itu. Nah, jadi perbincangan kita adalah hukum berkaitan wanita yang menzahirkan kecantikan dan perhiasan-perhiasan yang kecantikan itu Allah memang beri anugerah kepadanya, tetapi adalah untuk pada tempat yang hak. Jadi bila dia melakukan sesuatu ataupun tindakan itu tidak pada tempat, maka masuklah dalam bidang yang kita nak belajar ni, nama dia ialah tabarruj. Apa yang dikemukakan oleh takrif ulama ni, dia tidak terjadi secara tidak sengaja. Ini yang menyebabkan hukum, iaitu ta'ammadah. Dia memang qasadahu wa azamahu. Dia memang sengaja dan qasad dan niat. Janguk tu kerana tubik nak tunjuk orang. Nak pergi makan gula tu, tunggu dah setengah jam, tak siap-siap. Kita pun kata, mah tak siap lagi. Sikitlah, sikit lagi. Nak betulkan tudur lah. Nak betulkan tudur tu pun, dia sekali jenera lah. Kan ni? Sedap tak? Sedap. Tak sudah lagi. Dia nak boleh betul buju tu betul-betul. Pakai inyok. Kita pun, kadang-kadang terasa juga. Kita tu demo lah, bukan amor. Dan ni? Oh, lambatnya. Dan ni, kita pun lambatnya tunggu 3 kali jenera. Demo juga nak tengok orang tina demo comel makan gula. Oh, senyap. Tak, tidak gitu. Poyolah dia. Jadi, masalah dia duduk rumah pakai baju kelawat tu. Nak tak pakai super tu pun. Kalau duduk rumah kita kelip belecu. Siapa kita tengok pun pesel. Tak semari Jumaat. Betul lah Jumaat pula. Kena COVID ni pula. Kita rasa kita ni hak nombor bagus. Apa tak pergi abad? Tak boleh lah. Masjid kita 2/3. Tak cukup. Masjid putih. Masjid Bisungan. Cari alasan sama. Okey, tuan-tuan dan mati Allah. Yang ketiga. Ulama yang ketiga pula, izharu zinati li ghairi mahalliha. Okey, sama juga tapi lebih umum, iaitu menzahirkan kecantikan tidak pada tempatnya. Jadi nampak mudah sikit kita faham. Sebab menzahirkan kecantikan di tempatnya itu bukan saja disuruh, mungkin dituntut. Orang tino kadang-kadang tak ada kau anak tino kita ni rasa gila lah nak pakai gila kaki ni ada loceng. Aku mana abang? Kalau orang tino pakai gila kaki. Setengah orang rasa macam benda tu orang kata melampau kerana mahduk kaki. Mahduk kaki. Betul tak? Mah ni pakai lengan, pakai kita geletak kaki.
Jadi setengah keluarga temu tidak suka wanita pakai rantai di kaki. Kerana dia rasa benda tu keterlaluan. Itu mungkin pandangan peribadi yang tidak boleh kita jadikan sebagai asas dalam hukum. Tetapi kalau keluarga nak melarang, tidak ada masalah. Sebab itu hanyalah harus. Tetapi perhiasan di kaki, pakai gelang di kaki, cincin di kaki, itu diharuskan bagi untuk orang Tino. Kadang-kadang jangan orang Tino pakai gelang kaki ni bunyi loceng. Jadi dia boleh pakai lah tahu umur kita. Boleh pakai biar tahu umur kita. Tapi kalau mari orang lain ada sepupu, dia kena buat loceng. Gata tu tak apa. Jadi dia pun ting. Kita pun macam kucing ambak tikus. Jadi dah lah kita ni tak apa gerak dah. Dan ni tokak Ali 3 jam dah. Cari kat jalan jadi orang kata, winikuh kat sikit abadi. Jadi klik ni, beli rata kaki, biarlah mak nak niap 8 tahun, sawuk kaki bunyi loceng. Bunyi ting tahu. Ada situ tu. Jadi kalau dia nusuk pun, tak boleh nusuk. Bunyi loceng. Jadi kita tak apalah, tak berambak pun. Tapi bunyi tu rasa suka je. Betul ke tak mak kata ni? Ni. Kanak suka alik ni dah ni. Kanak dah. Minta ni. Ambo nak minta onisa je sebelum mati ni. Dia pejam mata rapat. Nak pakai gelang kaki. Mau ada loceng. Boleh tak? Tanda. Dobek tepi tu. Boleh bagi. Tapi untuk suami. Dalam rumah kita tu ada anak laki-laki, anak perempuan yang mahram kita. Tidak ada masalah. Hak tak bolehnya ialah bila lelaki ajnabi. Jadi ni makna mahaliha. Makna letakkan kecantikan itu pada tempatnya. Hatta orang Tino, orang Mu'ubah tu pun kita tengok tak rasa gairah. Kita tengok rasa tak legi dah. Kita tengok rasa macam. Maka boleh wanita dipakai rambut dia tu warna hitam. Kita tak boleh laki-laki. Kerana demi nak jaga rumah tangga tadi. Inilah fi mahaliha, makna kecantikan seorang perempuan, dia nak pakai lecu ataupun dia nak rambut merah dan dia nak pakai loceng kaki dia nak pakai seluar apa tahu rumah, dia nak pakai skirt pak soyok tengah ataupun dia nak pakai baju dalam saja kata rumah. Kalau baju rasa rok dah, kalau tak rasa tak cetak tak sah mai duduk sejik. Sebab apa? Dia pakai baju dalam saja, kita tak buat gapo. Dia tak wah aku. Perah pula situ dah ni. Nak kau tak gerak langsung. Jangan jadi gitu ya waktu kesungan, ingat molek amor bakar je Allah ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang kelima, yang keempat, izharuz zinah, menzahirkan percantikan linasi ajanib. Ditambah ajanib, iaitu mana-mana manusia yang ajnabi yang sah nikah dengan dia. Berdasarkan takrif 3-4, amba dah boleh melihat dari sudut mana takrif yang pertama itu lebih kemas, kerana dia memberikan takrif yang kita nampak lebih mantap, kerana adanya syahwat, kemudian perkara-perkara yang boleh membawa dan menyeru, menarik perhatian. Adapun takrif yang kedua itu lebih merujuk kepada fitnah-fitnah dan satu perbuatan yang disengajakan. Manakala takrif yang ketiga, dia meletakkan satu kaedah seperti mana kaedah umum, iaitu menzahirkan kecantikan tidak pada tempatnya. Maknanya tidak semua perhiasan dan fitnah itu diharamkan, kerana ada tempat yang dihalalkan. Kemudian takrif yang keempat ni sangat umum, iaitu tak kiralah siapa pun asalkan menzahirkan perhiasan kepada lelaki-lelaki yang diharuskan ataupun yang boleh dikahwini. Baik. Daripada definisi tabarruj di atas, itu makna tabarruj. Fahamlah kita, tabarruj tu makna apa ni? Suatu perlakuan. Bukan kamu, perlakuan ni bukan makna tingkah laku. Dia mencakup pipa. Bila sebut perlakuan, dia perihal laku, sama ada perbuatan
sama ada perkataan, sama ada juga termasuk isyarat. Termasuk juga isyarat. Jadi apa jua daripada kelakuan manusia ataupun perihal laku manusia, sama ada perbuatan dia, perkataan dia, isyarat dia, maka itu kita nama pelakuan. Yang sengaja. Apa maksud sengaja? Yang dilakukan dengan niat. Nah, qasdi tadi. Dilakukan dengan niat. Dilakukan untuk menarik perhatian. Apa dia perhatian? Keinginan. Perhatian ni keinginan ataupun nak menarik minat, nak menarik kesukaan lelaki ajnabi. Tujuan memang tujuan dia untuk jangok. Tujuan dia pakai tu untuk mencantik. Tapi mencantik itu di luar rumah. Maka apa lagi kita nak takwil maksud daripada, lain daripada maksud yang dimaksudkan oleh tabaruk, kerana di luar itu semuanya kita katakan lelaki ajnabi yang diharuskan untuk dia kahwin. Jadi tuan-tuan tahu tak, ada satu orang kampung telefon umur 65 tahun. Minta nak cerai lagi dengan suami dia kerana ada kekasih gelap. Sebab tak boleh nak fikir dia umur 65 ni tuan-tuan. Umur 65 ni. Apalagi nak kata ada rumah ada. Tetapi sebab bila keluar lelaki di sana, tadi dia kata, comel kan. Joh. Dia pun rasa tak apa lagi. Sebab suami dia pakai lagu tu tak puji. Kalau dia tanya pun comel kerja. Boleh kira. Jadi dia putus angin semua. Tak ada moral semua. Tapi dia tobek luar. Allah berani Kak Joh. Kalau Kak Joh mari dia berasa seri. Dunia berasa malas. Segar berasa tak sebaik kerja nak mari. Ya, naik sikit. Lepas tu ajak minum air. Lepas ajak minum air, sudah. Tak dia tepuh belakang dengan kita pula. Cakap gosok belakang, tak tergi apa. Jangan main kan. Setel luar ni, zaman hari ni, nenek. Boleh fikir seorang 65 tahun, 60 tahun, menuntut cerai di mahkamah. Benda kita tak boleh fikir. Anak ada, rumah ada, kehidupan ada. Apa lagi kena? Suami dia kata kita betul habis semua. Jadi, puncanya ialah pergaulan dan keadaan pada hari ini, isteri suami keluar rumah secara bebas dan mereka bertabarruj menzahirkan kecantikan mereka. Seperti mana kata Profesor Hamka tadi, bila dia pakai demikian, dia sebenarnya meminta dan merajuk, tengok aku, usik aku, rayu aku. Cuma tak dalam, kalau pakai teruk benar tu kan, makna rogok aku. Lepas tu kalau kena rogok, apa salah perempuan? Kenapa disalahkan kami? Kami pakai kitab, apa tengok ni? Pak, mu pakai gitu, mu tak si tunjuk. Kalau mu tak pakai gitu, tak si tunjuk. Mu tak pakai lah gitu. No? Jadi tidak ada siapa salah sini, salahnya salah Najib. Baik. Dengan menonjolkan kecantikan dan perhiasan yang tidak sewajarnya. Nah, itu maknanya tujuannya menarik dan menonjolkan kecantikan perhiasan yang tidak sewajarnya. Muka surat 8. Alhamdulillah pada muka surat 8, saya rincikan ciri-ciri tabarrus tadi sebab oleh kerana perbahasan ini merupakan satu yang baru, jadi lebih baik ambo takrif sosok untuk kita menampakkan secara jelas apa dikatakan tabarrus dan cirinya. Terdapat 4 ciri utama. Sebut ciri ini sesuatu tanda yang unik yang membezakan dengan benda yang lain. Dia berbeza sifat dan alamat yang kita mengenali suatu benda. Okey, itu sifat. Tapi kalau ciri ustaz, ciri sesuatu tanda atau alamat yang tersendiri, yang unik, yang dengan dia beza dengan benda lain. Itu makna ciri. Jadi jangan salah tulis. Jadi jangan tertukar pelarian dengan hijrah. Itu makna lain tu. Nah, jadi contoh ialah sebutkan ciri laki-laki. Jadi kita kena cari ciri yang tidak ada sifat ini pada perempuan. Lelaki dia mempunyai misai dan janggut.
Betul ke tak? Tapi kalau tanya ciri perempuan, masalah tuan-tuan. Jangan masuk sajak. Sebab sajak pun tuan-tuan. Kalau tengok potina juga. Buah dada pada, pungu pusing. Tukar tuan-tuan kalau badi. Nenek. Kedua, suara parau. Tak betul tak? Ada gitu nafas. Oh ya, ada gitu. Tu pondok siap. Nah, kamu dia apa lagi ciri laki-laki? Tak betul tak? Kalau ciri wanita, dia ada darah haid. Tapi kalau sebut sifat, okey, dia berkongsi lelaki dan perempuan. Justru makna ciri-ciri tabarruj ini adalah satu unit tersendiri. Dengan ini, kalau tuan-tuan mahir, kenali ia adalah tabarruj. Okey, pertama, perempuan. Okey, pertama tabarruj ni galibnya perempuan. Pelaku tabarruj pada umumnya memfokus kepada wanita. Okey, Becky. Lepas ni Amo Becky, semua kalimah wanita bertukar kepada perempuan. Kerana perempuan dengan wanita, maksud yang lebih mulia, lebih tuang ketuanan, maksud yang tinggi adalah perempuan berbanding wanita. Kalau kepada sifat, baru kita guna kewanitaan. Tapi kalau wanita mulia, wanita yang bangsawan, wanita yang baik, disebut perempuan. Ini satu kajian linguistik perbezaan kalimah wanita dan perempuan. Ada tesis. Nampak mudah ya tak? Ada tesis. Jadi sebab tu kita guna raja perempuan. Kita tak guna raja wanita. Kita guna raja perempuan. Kenapa wanita, tuan-tuan rahmati Allah? Kerana kenapa fokus wanita? Kerana apabila kita dapati di dalam hukum syarak, pantang larang, dalam masalah ni lebih banyak merujuk kepada wanita itu kerana wanita itu merupakan adalah perhiasan bagi laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Aku telah letak di dalam diri seorang laki-laki hubbus syahwat. Dia sangat keinginan kepada syahwat. Bukan lemah tu. Jangan kata lemah. Bila kita ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tu, kena pergi bom. Betul ke tak? Jadi kalau ada syahwat tu, itu adalah bagus. Sebab tu, tanda seorang itu hebat, tanda seorang itu kuat, pendekat, dia seiring dengan kekuatan syahwat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia ada berapa tu? 100 isteri. Sebab tu kerajaan Nabi Sulaiman besar, kerajaan Nabi Daud ni besar. Kerajaan Nabi Sulaiman ni kerajaan bukan sahaja manusia, jin dan binatang. Yatufu, satu malam dia tawaf. Dia tawaf tu maknanya dia mengelilingi isteri-isteri dia 70 orang satu malam. Satu 70 dia boleh pusing. Bila meroyak cerita tu berhenti napas buat ni start. Kamu tengok 2 saat napas berhenti. Jumpa lubang orang tepi sungai. Nampaknya warak. Tapi bila sebut cerita tu air dalam piyah pun boleh kira je. Dia kalau kita nak kata sebab itulah orang yang hebat. Mana ayat ni? Sikit tapi benda ni masuk juga tajuk kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita masuk syurga nanti Allah beri kepada kita kekuatan sitina rijalan. Kekuatan kita dalam syurga menyamai 60 orang lelaki. Kekuatan. Sebab tu dia beri 100 bidadari. Dan orang yang paling kuat kekuatan syahwat dia, tapi kena faham ni. Kena faham ni. Jangan silap faham. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang boleh kawal syahwat dia ni, syahwat makan, syahwat seks, syahwat hidup, syahwat kaya, syahwat mewah, syahwat harta. Sehingga Nabi kata, "Lau kan aku tunjuk dengan jari telunjuk aku tu kepada Jabal Uhud dan kana zahaban, dia akan boleh menjadi bertukar menjadi emas." Jadi kekuatan syahwat Nabi ni kuat, tuan-tuan mati Allah beri kepada dia di kiri kanan di atas belakang dunia. Kalau mulut apa ya Muhammad, aku beri kepada kamu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lah orang yang paling kuat sekali menahan nafsu dia
menahan kekuatan diri dia dengan bertajuk, dengan dia berpuasa, tuan-tuan, dengan dia hidup bersederhana. Sebab itulah makam dia tinggi. Ini yang belajar dari sufi. Tu. Sufi Nabi naik tinggi sebab tu Nabi najak Nabi ni paling tinggi. Kerana Nabi lah orang yang paling kuat bermujahadah melawan segala nafsu yang ada dalam dunia ni. Baik wanita baik, harta baik, pangkat baik semua. Ma amartu bihi. Orang beri dia harta, in jama'in turidu malan jama'na laka amwalan hatta takuna mina amwa aksara mina amwalan. Kalau mu nak harta, pangkat semua aku laburkan kepadamu wahai Muhammad. Muhammad kata tak sedih. Itu tidak keperluan. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu tengok Nabi ni semaya duduk, lalu Abu Hurairah tunggu dengan keadaan sedih bila Nabi kata ju'an, apa? Lapar. Semaya siapa tak boleh nak berdiri lapar. Maka Nabi kata man atwala. Siapa dia paling lama ju'an, lapar di dunia, dia orang paling lama kenyang di akhirat. Jadi kita ni sebab tu bila beramal tua ni dah tak gerak ni jadi kurang. Tapi kalau pemuda, tuan-tuan dah mati Allah, ya ta'allaku bimasajid. Pemuda, syabun, yang tengah muda, gairah. Begitu dia dapat mengawal tunya, syahwatnya, keinginannya, maka dia naik makam yang tinggi. Jadi, benda tu ada, tapi dikawal dengan iman, dikawal dengan takwa. Saya jelas dah. Jangan kita istilahkan syahwat dalam bentuk yang jijik. Tapi syahwat itu adalah manusia yang Allah beri daripada hawa nafsu. Baik. Tetapi di mana letaknya? Itulah di mahalia, di tempatnya. Lalu Nabi kata bila mu tengok perempuan di luar ni, rasa tertarik cepat balik ke rumah. Kerana makuk ni sama. Bolehlah kutip kejap. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, bila sebut wanita, kita dapati ialah semuanya wanita. Hal yang demikian disebabkan zat ain pada tubuh wanita itu sendiri secara semula jadi adalah objek tumpuan laki-laki yang dianugerahkan kecantikan semula jadi seperti riwayat Amr bin As. Kok mana-mana orang Tina ni Tuhan buat dah wanita ini cantik. Sebab tu Nabi kata aku suka 3 perkara, iaitu pertama salah, Allah beri kepadaku tetapan mata hati. Yang kedua adalah mar'atu, wanita. Yang ketiga adalah bauan. Benda ni bila aku ada aku sejuk. Aku suka. Jadi kita sahabat wanita ada sana, bukan kata kita lihat orang datang ataupun bila tengok orang Islam ni gila seksual, gila seks kita. Kena faham lah. Jadi wanita ni Allah jaga kemuliaannya. Disebutkan oleh Al-Imam Sya'rawi, kecantikan wanita ini Allah pelihara dia daripada kecil dia sampai tua. La ya'rafa wa la yanzuruha, di mana dia kekal cantik sehingga dia berkahwin walaupun sudah tua pun suami dia tidak menyedari perubahan dia. Suami tetap meredai walaupun beti bekar. Beti bekar, kucing masuk. Tumbuh ke mana kucing? Padahal aku ada bawa keting dia. Tapi tak perasan tuan-tuan. Ataupun gemuk gebok. Suami dia tetap dia sayang. Sebab apa? Sebab apa memang? Dia boleh mengharungi kehidupan sampai bahagia ketua. Sebab di mata pandangan suami dia, isterilah dia paling cantik. Ni benar ni hamba boleh baca dari kitab Imam Sya'rawi. Dia menggunakan ilmu mantik. Kenapa Allah mensyariatkan wanita ini tutup aurat bila dia keluar rumah? Kerana Allah nak menjaga pandangan suami supaya mata-mata itu tidak menjadi jahat. Dengan sebab ada perbandingan di luar, bila dia tengok di luar tu, dia mula banding gapo yang ada di rumah. Bini dia gemuk, dia tengok orang luar tu ketak molek. Dia tengok bini dia putih bekak, dia tengok orang ni putih jenjang seperti Nabi. Dia tengok bini dia rambut khotak, dia tengok orang luar ni rambut ikan maya seperti mana bulu kuda. Bila ada gitu sudah punah. Dia klik rumah punah. Tapi oleh kerana bila dia keluar daripada rumah, dia tidak pernah melihat wanita lain. Jadi itulah wanita yang dia kenal dalam hidup dia. Jadi gemuk pun comel, kurus pun comel, bekar pun comel, hitam pun comel, gigi jongnya pun comel. Betul tak mak kata ni? Betul mak kata ni? Jadi bila jadi punah ni bila apa?
Bila banding dengan orang lah, dengan orang lain. Bagaimana banding dengan orang lain? Wanita-wanita, budak-budak yang keluar daripada rumah itu bertabarruj dan mendedahkan aurat, maka dia tengok di rumah, di luar, dia banding dengan gapo dia ada, betulan muaji dia ni pula, dia pakai kembar semua. Allahu Akbar. Bolang ngepek. Jadi kata Nabi, inna dunya kullaha mata'un. Dunia semuanya mata'. Mata' ni apa dia? Mata' ni maksudnya ialah ma yatamatta'u bihi mimma la yabqa, ataupun syai'un yasir qalilun sur'ati zawali. Mata' ni dalam bahasa Arab maksudnya ialah ma yatamatta'u bihi wala yabqa au syai'un yasirun qalilun sur'ati zawali. Allah, bila kita jumpa takrif ni dalam takrif Quran, mata maksudnya ialah sesuatu yang kita ambil kesedapan dengannya, sedap, tetapi dia tak kekal. La yabqa, dia tak kekal. Maka saat ni sedap hilang pakai kereta baru ni sedap, naik kereta metar tak ada 3 tahun buruk bini kita yang kita puja tak dilawa, tuan-tuan makan kecut lah. Maka semua benda yang Allah beri kepada kamu, apa benda ni susut nilai. Kemudian dalam takrif lain, qalilun syai'un qalilun yasir. Benda tu sebenarnya tak ada nilai pun, suatu nilai yang amat murah, kemudian dia cepat susut dan hilang. Itu mata. Jadi bila kita baca ayat wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya illa mata', mereka itu gembira suka dengan dunia dan dunia kehidupannya, lalu tidak adalah kehidupan wa mal hayatud dunya illa mata', tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu nikmat yang sementara. Itu pun hakiki ke tak? Tak hakiki, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok telefon hamba. Hakiki ke tak? Duk bahas ulama mantik. Hakiki ke tak? Ni mata. Mata ni benar ni hakiki ke tak? Sebenarnya hakiki ke tak? Tak hakiki. Sebab hakiki ni di syurga saya. Jadi apa yang Allah beri kepada kita semua bagi atas dunia ni, mata ni ialah sebagai kata kalau kita bagaimana we bodoh. Bagaimana we bodoh, kerana itulah kehidupan kamu di atas dunia sesuatu yang sangat kecil. Lau kana dunia, kalau dunia ni ada satu timbang daripada sayap nyamuk, dan saya aku tak akan beri kepada orang tak. Ini mata ni kullu dunia mata wa khairu mata'id dunya mar'atu salihati. Dan sebaik-baik harta atas dunia ni, kereta, rumah, baik, pangkat, kedudukan, Allah, nikmat yang Allah beri besar, ialah kita ada isteri yang soleh. Ada, atau paling dunia. Jadi bersyukur belajar, kalau ada isteri kita, ya, buat ayah, buat dia. Kita marah, oh nampak, ya. Apa agak marah lalu. Tak gaji tinggi suara dengan kita. Tapi kita ni ego tinggi, ego tinggi. Kalau salah tak payah minta maaf ke podoh kita ni. Dan ni, tapi orang Tino kita siapa lari duduk tak gaji tinggi suara. Minta pitih, minta bining so, dia tak boleh. Kalau hari tak apa belakang. Mana beres? Betul ke tak dia? Dia tak ambil lah nak gap. Dia minta bining so. Kamu nak jadi Khadijah, Aisyah tak sih. Ada orang nak jadi Khadijah, Aisyah. Semua nak jadi Khadijah belakang memang. Jadi kalau kita ada tu tak ada lah. Apabila kita tinggal rumah, dia duduk jaga maruah dia, harta kita, dia jaga amanah. Syukurilah kalau ada siapa kita ni. Redailah dia supaya dia masuk mibah mana surga pintu yang dia tinggal. Kalau maknanya kaya kita ni, walaupun hidup tak berapa, kerja kita pun gaji ala kadar. Duduk pun tanah merah pun tepi sungai. Tapi alhamdulillah Allah beri isteri yang soleh, anak juga. Tak ada lah. Nabi kata tadi. Nah, apa dia? Dunia mata wa khairul mata. Nah, mata'id dunia mar'atu salih. Baik.
Sekat tu lah. Orang Paisah ni sekolah tu lah dulu. Kan? Jadi kalau dulu terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan sambung bulan depan ni. Kamu tak tahulah KJM orang kata nak tukar pulak ke mana. Kan? Kita tunggulah ke mana pula. Jadi terima kasih atas perhatian yang baik semua pada Allah yang lemah pilih amma. Aku liqauli hazar. Assalamualaikum. Cuma nak minta kalau nak minta derma sikit untuk sahabat hamba di Kedah yang buka pondok, dia merayu pada hamba untuk lancarkan derma sikit. Kau boleh dah bantu saya hamba di Kedah yang buka pondok ada nak bawa derma. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.